Ta'ala. Pertamanya mari kita bersama-sama bersyukur kerana dapat berhimpun pada malam ini, pada malam ganjil, malam yang ke-23. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita ini untuk menjadi mereka-mereka yang sentiasa memburu malam Lailatul Qadar. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, masa yang diberikan kepada saya lebih kurang 10 sampai 15 minit saja. Jadi kalau saya terlajak, minta tolong takbir supaya lagi panjang. Tak mula lagi. Jadi saya nak mulakan tazkirah, yakni peringatan saya ni, dengan sama-sama kita membuat sedikit reflection terhadap ayat yang telah pun dibaca oleh imam kita sebentar tadi. Kebetulan saya tertarik dengan ayat ini kerana beliau telah pun membaca ayat ini sebanyak 2 kali, pada rakaat pertama dan rakaat kedua, pada solat tarawih yang kedua tadi. Ayatnya berbunyi, kalau saya betul ya, alladzina qala lahumun nas, mereka yang berkata kepada manusia, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia-manusia ini telah pun menghimpun, mengepung kamu. Fakhshawhum, kemudian mereka telah pun menyebabkan orang-orang yang dikepung itu rasa kebimbangan, rasa ketakutan. Fazadathum imana, bertambah keimanan mereka kerana dengan sebab kepungan yang menakutkan itu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, ayat ini adalah merupakan di antara ayat yang cukup indah untuk kita bermuhasabah di manakah kita pada bulan Ramadan pada tahun ini. Sesungguhnya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila menceritakan akan persoalan naiknya iman seseorang, kita tahu bahawa dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita percaya bahawa iman itu dia ada naik dan ada turunnya. Dan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan hanya dalam 2 keadaan saja di mana iman manusia itu akan meningkat dan bertambah. Yang mana 2 ni bukan nak cerita hanya 2 saja, tapi dalam Al-Quran ada 2 saja, dan dalam hadis dan juga dalam karangan ulama yang lain, semua benda yang baik akan meningkatkan iman. Dalam Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut 2 benda je. Yang pertamanya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ini sifat orang yang beriman. Apabila mereka ini diperdengarkan, diperdatangkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada ayat Al-Quran ataupun tanda-tanda kebesaran Allah di alam yang terbentang luas ini, zadathum imana, iman mereka akan bertambah. Dan yang keduanya, yang jarang di kalangan kita yang dapat akan nikmat meningkatnya keimanan kita ni, ialah apabila kita ini dikepung oleh pihak musuh. Dalam ayat tadi, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia telah pun berhimpun, mengelilingi dan mengepung kamu. Fakhshawhum, kemudian menyebabkan kamu rasa takut, menakutkan kamu. Fazadathum imana, kemudian meningkatkan keimanan mereka. Mungkin kita berada bulan Ramadan pada tahun ini, kita duduk solat qiyam Ramadan di surau Fatimah Zahra ini dalam keadaan yang penuh selesa, aircon duk terpasang. Kemudian saya perasan di antara keunikan surau ni, saya tak dengar sangat bunyi bising kanak-kanak lah. Benda yang kadang-kadang kita rindu, bising budak-budak ni, dia ada satu seni yang sepatutnya kita orang yang dewasa ni kita kena meraihkan, kerana mereka lah anak-anak kecil yang dibawa ke surau ini, mereka lah yang bakal menjadi pewaris kepada pejuang agama kita ini. Okey. Jadi kita ni dalam penuh keselesaan. Tetapi kalau kita perhatikan rakan-rakan yang seakidah dengan kita di bumi Mesir sekarang ni, mereka telah pun berhimpun di dataran Rabi'atul Adawiyah sejak daripada sebelum Ramadan bermula lagi, seminggu sebelum Ramadan bermula lagi. Dan mereka sentiasa dikepung, sama ada dikepung oleh tentera-tentera Tajaan As-Sisi, ataupun mereka juga dikepung oleh Baltaji, orang-orang yang samsing di negara Mesir. Dan orang seumpama inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut secara terang dan secara terus di dalam Al-Quran. Golongan seumpama inilah merupakan sebahagian daripada mereka-mereka yang akan dapat merasai kenikmatan dalam iman mereka. Okay? Jadi dengan sebab itulah muslimin dan muslimat rahimakumullah, apabila kita menyebut persoalan agama kita ni, okay, di antara keunikan dan keindahan agama Islam ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dan menurunkan seluruh syariat ini bersesuaian dengan kehendak kemanusiaan, dengan fitrah manusia itu sendiri. Allah mengetahui bahawa manusia ni kadang-kadang dia bersemangat, kadang-kadang semangat dia tinggi,
Dan kadang-kadang bila semangat dia tinggi tu, dia akan menurun balik. Dengan sebab itulah Nabi Muhammad SAW, dia telah pun bersabda, nak bagi tahu kepada kita akan sifat manusia yang perlu kita fahami bersama. Nabi dilaporkan bersabda seperti mana yang telah pun diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam sahihnya, ala inna likulli amalin syirrah, ketahuilah oleh kamu bahawa sesungguhnya setiap amalan manusia ni, sama ada amalan yang baik ataupun amalan yang jahat, kadang-kadang kita melakukannya dalam keadaan syirrah, dalam keadaan penuh bersemangat. Dengan sebab itulah kalau kita imbau kembali pada minggu pertama bulan Ramadan, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh perasan yang mungkin jemaah di surau Az-Zahra ni mungkin melimpah sampai ke sana tu. Malam ni alhamdulillah ramai juga. Tapi bila dah masuk pertengahan Ramadan, kita tengok bilangan jemaah semakin susut, semakin berkurangan. Kerana Nabi bagi tahu kepada kita, manusia ni ada sampai satu masa dia bersemangat dalam beribadah. Walikulli syirratin fatrah. Nabi juga bagi amaran kepada kita, semua benda yang bersemangat ni, dia akan sampai masa manusia itu akan mengalami gejala kemalasan dan keculasan, fatrah ataupun futur. Bagi mereka yang membaca kitab Said Muhammad Nuh Afan Al-Tariq, dia akan tahu apakah yang dimaksudkan futur, iaitu rasa malas. Maknanya kata semangat manusia ni dia ada naik dan ada turun dia. Sama ada amalan itu amalan yang jahat, contohnya pencuri sekalipun, kalau kita perhatikan, saya dapat makluman dekat kejiranan tuan-tuan dan puan-puan ni, pada awal Ramadan banyak berlaku pecah rumah. Banyak berlaku, adalah beberapa peristiwa pecah rumah. Benda ni berlaku kat mana lah, sama juga di tempat saya. Okey. Pencuri ni pun kadang-kadang ada waktu dia bersemangat nak mencuri, tapi dia akan sampai masa dia akan rasa malas nak mencuri. Okey. Samalah juga dengan mereka yang membuat amal kebaikan. Kadang-kadang kita rasa semangat dan kadang-kadang kita rasa malas. Dengan sebab itulah syariat Allah ini, dia cukup indah. Allah turunkan syariat Islam untuk meraihkan sifat semangat manusia yang ada naik dan ada turunnya. Dengan sebab itulah kita kena faham bagaimana Allah Subhanahu wa taala di antara lain untuk memastikan kita ni boleh menjadi manusia yang istiqamah dalam bersemangat apabila menunaikan ibadah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dua jenis nikmat kepada kita semua. Yang pertama sekali nikmat tempat lah. Nikmat tempat. Nikmat tempat ni kalau sebagian ulama menyatakan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kita akan bumi Mekah dan bumi Madinah. Yang mana manusia ni bersemangat apabila datang ke Mekah dan Madinah. Kalau kat Malaysia, auratnya tidak sempurna penutupan, tapi bila pergi ke Mekah dan Madinah, dia akan bersungguh-sungguh untuk menutup auratnya. Kalau di Malaysia, tak pernah pun nampak batang hidung dekat surau, tak pernah pun nampak batang tubuh dia dekat masjid, melainkan pada waktu salat Jumaat saja. Tetapi apabila pergi ke Mekah dan Madinah, semangat dia akan meningkat. Setiap waktu akan menunaikan solat fardu di Masjidil Haram, di Kaabah dan juga di Harbun Nabi, Masjid Nabi. Okay? Ini yang pertama. Tapi kita perhatikan, kalau manusia itu dia tidak faham akan hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan akan tempat, nikmat tempat ni, iaitu Mekah dan Madinah. Kita akan perhatikan mereka ni pergi ke Mekah dan Madinah, mereka beribadat dalam penuh kepalsuan. Mereka beribadat kerana apa? Kerana mereka menghambakan diri mereka bukan kepada Allah. Mereka menghambakan diri mereka kepada tempat yang bernama Mekah dan Madinah. Samalah juga dengan nikmat yang kedua yang Allah berikan kepada manusia untuk meningkatkan semangat kita, iaitu nikmat Allah datangkan Ramadan kepada kita. Selama 11 bulan tuan-tuan, kita hidup dalam keadaan sekeliling kita penuh dengan syaitan yang melakukan at-tadzaub, yang melakukan godaan kepada kita. Letih kita untuk melawan godaan syaitan, dan ditambah pula dengan nafsu kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala datangkan nikmat masa kepada kita, iaitu masa bulan Ramadan, yang mana automatik pada satu Ramadan ni, kita akan perhatikan kebanyakan manusia akan menjadi manusia yang baik, akan datang ke masjid, akan melakukan solat qiyam, akan membaca Al-Quran. Dan kita tahu semangat manusia ni, dia ada waktu dia akan menurun. Pada pertengahan Ramadan biasanya kita akan kurang bersemangat, bilangan jemaah pun semakin berkurangan. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peluang yang terakhir dalam bulan Ramadan ini, dengan Allah Subhanahu wa taala menawarkan satu malam, iaitulah malam yang dikenali sebagai Al-Qadar, Lailatul Qadar,
yang Allah Subhanahu wa taala berikan tawaran yang hebat kepada kita sepanjang 10 malam terakhir ini, dengan menyifatkan hari malam itu sebagai malam yang khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan ataupun 83 tahun. Jadi dengan sebab itulah, kalau kita faham, kita akan menjaga semangat beribadah pada bulan Ramadan ini, bukan kerana Ramadan, tapi kita akan bersemangat dan menjaga semangat dalam Ramadan ini kerana kita beriman dengan Rabbu Ramadan. Kita percaya dengan Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan akan nikmat Ramadan ini supaya kita boleh refresh balik, menyegarkan balik semangat kita. Okay? Dan agak malang. Dengan sebab itulah ramai ulama muasirin yang menyatakan bahawa berapa ramai umat akhir zaman, bila masuk bulan Ramadan, kita akan perhatikan ramai di kalangan mereka yang hanya menjadi Ramadaniyin saja, iaitu orang-orang yang menyembah, seakan-akan menyembah bulan Ramadan, dan hanya segelintir kecil saja mereka ini akan menjadi golongan Rabbaniyin yang bersemangat dalam ibadah mereka kerana mereka faham Ramadan ini ada Rabbnya, ada Tuhannya. Pokok pangkalnya tuan-tuan, pokok pangkalnya kita berada pada 10 malam terakhir. Kalau ikut ilmu falak, insya-Allah tahun ni kita hanya berpuasa pada 29 hari saja. Mak dia kata 9 hari terakhir ni. Jangan anggap 10 hari terakhir tu, kena anggap 9 hari terakhir. Kita fokuskan ibadah kita. Allah janji dalam bulan Ramadan, Allah membuka pintu syurga, Allah menutup pintu neraka, dan Allah akan mengekang, membelenggu tangan syaitan. Sebahagian daripada kita faham hadis ni dengan makna yang begitu simple, makna yang begitu mudah. Kalau kita faham hadis dan tawaran yang yang Nabi berikan kepada kita ni, kita akan faham sebenarnya yang dimaksudkan bukan semata-mata pintu syurga itu terbuka, bukannya semata-mata pintu neraka itu tertutup. Itu untuk orang yang telah pergi. Kita masih hidup lagi, tak nampak pun pintu syurga, tak nampak pun pintu neraka. Yang Allah Subhanahu Wa Taala maksudkan, yang Nabi Muhammad maksudkan dalam tawaran ini sebenarnya adalah, ketahuilah, terutamanya pada penghujung Ramadan ini, peluang kepada kita untuk mendapat pahala terbuka luas tanpa sekatan, broadband sampai terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah sendiri yang akan memberikan balasannya kepada kita. Ada seorang ikhwan saya, dia menyifatkan hadis ni, kalau nak faham cantik, dia kata cuba kita gambarkan seolah-olah kita sedang bermain bola sepak. Kita lawan satu tim pasukan lawan, kemudian tiba-tiba referee dia bagi penalti kepada kita. Penalti itu bukan sekali, tapi banyak kali. Dahlah banyak kali pasukan lawan tu, dia punya goalkeeper dia tak dibenarkan daripada jaga gol. Ini sebenarnya yang kita kena faham. Pintu syurga tu terbuka luas, pintu neraka tertutup rapat-rapat. Allah SWT buka peluang kepada kita untuk skor gol, skor pahala banyak-banyak. Tinggal lagi, adakah kita ingin untuk skor pahala banyak-banyak pada bulan Ramadan ini? Bulan Ramadan cukup indah tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang kita kena identify, kita kena kenal pasti apakah ada kekuatan kita dalam ibadah. Mungkin ada sebahagian daripada kita yang dalam banyak-banyak jenis ibadah dan ritual ibadah ni, ada sebahagian kita yang suka solat sunat. Dalam solat sunat tu pula ada barangkali di antara kita ni yang suka berdiri lama apabila sembahyang, berdiri lama, qiyam, berdiri lama. Ulama tasawuf dia selalu membahaskan dalam rukun solat ni, mana yang lebih afdal, mana yang lebih lazat dan manis bagi mereka. Sebahagian merasakan semasa dia solat, semasa dia sedang berdiri. Kalau kita tahu ini kekuatan kita, ayo kita fokus berdiri lama-lama semasa solat sunat qiyam Ramadan di 10 malam terakhir ini. Kalau saya difahamkan, mungkin ada di antara ikhwah dan akhwat ni karkun ikut jemaah tabligh, saya difahamkan rakan saya di Masjid Seri Petaling, pada 9 malam terakhir ni, satu malam semasa solat tarawih, mereka akan menghabiskan 10 juzuk sepanjang solat tarawih. Saya tak tahu berapa rakaat, tapi 10 juzuk sekali solat tarawih. Mula lepas isyak, habis lebih kurang dekat pukul 2. Itu mungkin bagi mereka yang merasai kemanisan semasa berdiri lama dalam solat. Nabi Muhammad sendiri pun sampai bengkak-bengkak kaki dia. Bengkak-bengkak kaki dia bukan pasal main bola, tapi pasal semayang lama, khasnya pada penghujung Ramadan. Ada di antara kita barangkali yang apabila beribadat ni, dia merasai kemanisan dia apabila dia mengeluarkan duit gaji dia, duit simpanan dia, masuk dalam tabung infak, masuk dalam tabung sedekah. Dia rasa manis. Dia sanggup untuk menukar
haul pembayaran zakat dia daripada bulan lain, dia sanggup tukar kepada bulan Ramadan, kerana dia tahu bulan Ramadan ni bulan yang penuh kemanisan. Lalu apabila dia nampak tabung bergerak di depan di saf sembahyang, dia akan bersungguh-sungguh, kerana dia tahu kalau dimasukkan RM1, Allah gandakan 700 kali, dan Allah multiply, Allah gandakan pula dengan 83 tahun. Walaupun hanya RM1 saja, tapi akan berganda. Dan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan menggandakan lagi semahu yang Allah kehendaki. Ada barangkali di antara kita ni yang merasai kemanisan beribadah dengan cara membaca Al-Quran. Itu kemanisan yang dia dapat. Maka ayuh bagi mereka-mereka yang rasa kemanisan dalam membaca Al-Quran ni, tingkatkan bacaan Al-Quran kita, khasnya pada penghujung malam di 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat daripada Allah SWT. Minta maaf di atas segala kelemahan dan kekurangan. Aku ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.